Bab 8 kita nak belajar tentang sukatan serakan bagi data tak terkumpul. Pertama sekali, apa tu data terkumpul dengan data tak terkumpul? Contohnya, katakan kalau kita ada satu data, katakan kita ada satu permainan dan bagi permainan tu skor yang kita dapat katakan 3, 4, 5, 8, 3, 4. Okey, ini adalah skor bagi setiap peserta. Skor bagi setiap peserta. Ini adalah data tak terkumpul. Tapi katakanlah kalau kita ada satu jadual, katakan kita ada skor dengan bilangan peserta. Jadi 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Di sini kita ada 2 orang yang skor dia 3 mata. Lepas tu ada 4 ada 2 orang, 5 ada seorang, 8 seorang. Semua sekali 6 orang. Okey, itu saja. 6 orang tak ada, 7 orang tak ada. Jadi kalau data macam ini, ini adalah data terkumpul. Ini adalah data tak terkumpul. Dan untuk bab 8 ni kita nak belajar tentang sukatan serakan bagi data tak terkumpul, iaitu jenis yang ni. Serakan merupakan sejauh mana data tersebar dalam suatu taburan. Maksudnya kita nak tahu berapa besar jarak di antara data dengan data. Contohnya, kalau kita susunkan data ni, kita susunkan dia dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar, ikut tertib naik 3, 3, 4, 4, 5 dan 8. Kita susunkan dia ikut tertib naik. Jadi kita nak tahu jarak antara data dengan data. Apakah nilai beza dia? Nilai beza dia berapa? Ini adalah serakan. Okey? Jadi serakan merupakan sejauh mana data tersebar dalam suatu taburan. Okey. Data yang terserak luas merupakan data yang kurang boleh dipercayai untuk tujuan analisis. Maksudnya dia data tu tak memusat. Dia tak memusat. Jadi ada banyak kemungkinan yang mungkin bagi data yang kita dapat. Jadi kita dalam analisis kita susah nak buat satu kesimpulan. Ini untuk data yang terserak luas lah. Maksudnya dengan sukatan serakan yang lebih tinggi. Dan 3 jenis sukatan serakan yang biasa kita gunakan ialah julat antara kuartil dan sisihan piawai. Nanti kita akan belajar macam mana kita nak kirakan semua sukatan serakan ini. Set data yang tersebar luas akan mempunyai nilai sukatan serakan yang lebih besar. Maksudnya, kalau julat dia lebih besar ataupun sisihan piawai dia lebih besar, maksudnya dia adalah data yang tersebar lebih luas lah. Sekarang kita tengok satu contoh. Dalam satu kuis, skor bagi 2 kumpulan murid ialah, katakan kita ada kumpulan A dengan kumpulan B lah. Sekarang ini adalah skor dia. Jadi katakan sekarang kalau kita nak kirakan nilai min bagi kumpulan A, macam mana kita kirakan min? Kita jumlahkan semua skor, lepas tu bahagikan dengan bilangan data. Jadi 2 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 15.
kita bahagikan dengan bilangan data. Okey, semua sekali kita ada 3, 6, 9, 10. Ada 10 data. Jadi nilai min, simbol bagi min ni, X bar. Jadi kita boleh kira pakai calculator. 2 campur 4 campur 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 15. Total 75. Kita bahagi dengan 10, dapat nilai min dia 7.5. Ini untuk kumpulan A. Sekarang kita tengok bagi kumpulan B. Sama juga kita jumlahkan semua nilai. Nilai min, ini nilai min bagi kumpulan A, nilai min bagi kumpulan B. Kita jumlahkan semua nilai. 5 campur 5 campur 6 campur 3 kali 7, 7, 7. 8, 9, 10 dengan 11. Kita bahagikan dengan 10 data. Gunakan calculator. 5 campur 5 campur 6 campur 21 campur 8 campur 9 campur 21. Dapat jawapannya 75. Kita bahagikan dengan 10, kita dapat nilai min dia 7.5. Jadi dengan kiraan di sini, kita dapati nilai min bagi kumpulan A dengan nilai min bagi kumpulan B itu sama 7.5. Tapi bila kita tengok pada data yang kita dapat tu, okey, kalau kita bandingkan kumpulan A dengan kumpulan B, kumpulan A ada data yang kecil sampai 5, ada yang besar hingga 15. Dan untuk kumpulan B, kebanyakan data tu dia kat sini. Lebih kurang 7 ke 8. Okey, kebanyakan dia memusat pada nilai 6, 7 ataupun 8. Jadi dia lebih memusat untuk kumpulan B. Itulah sebab kita nak kirakan sukatan serakan supaya kita boleh bandingkan dua set data yang kita ada. Kalau sukatan serakan dia lebih tinggi, kita akan dapat data jenis kumpulan A. Kalau dia lebih memusat, kita dapat data jenis kumpulan B. Kita ada dua cara yang biasa kita gunakan untuk membanding dan mentafsirkan serakan data. Cara yang pertama kita panggil dia plot titik. Dan cara yang kedua ialah plot batang dan daun. Sekarang kita tengok contoh. Jadual menunjukkan jisim dalam KG bagi 20 orang murid. Nyatakan beza jisim dalam KG bagi murid-murid ini. Kalau dia cuma sebut beza jisim sahaja, okey, maksudnya kita perlu carikan julat. Okey, kita ambil nilai paling besar tolak dengan nilai yang paling kecil. Jadi di sini nilai yang paling besar ialah 79. Dan nilai yang paling kecil ialah 47. Jadi nak dapatkan julat, kita ambil 79 tolak 47. Kita dapat jawapan 32. Ini adalah beza jisim. Bahagian B, Raja menunjukkan plot titik bagi panjang dalam cm, sampel beberapa jenis serangga.
nyatakan beza saiz dalam cm bagi sampel serangga terpanjang dan sampel serangga terpendek. Jadi ini adalah plot titik yang kita sebut tadi. Jadi untuk nak baca plot titik ni, saya sudah besarkan gambar raja di sini. Okay, so ini 3, ini 4. Antara 3 dengan 4, ini adalah 3.1. Jadi di atas ini dia ada satu titik. Maksudnya titik ini dia mewakilkan 3.1 cm. Ikut sini. cm. Dan ini 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 7, 8 dan ini adalah 3.9. Titik ini ialah 3.9 cm. Dan ini ialah 4.1. Dan di sini kita ada dua data sebab dia ada 2 titik. Okey, kita ada 2 data 4.1 cm. Okey. Yang lain semua sama. Ini adalah 6.8 cm. Ini pun sama. Ini 6.8 cm. Ini pun sama 6.8 cm. Inilah cara kita bacakan plot titik. Jadi untuk soalan yang dia bagi, nyatakan beza saiz dalam cm bagi sampel serangga terpanjang dengan sampel serangga yang terpendek. Jadi terpanjang ialah 6.8. 6.8 yang paling pendek ialah 3.1. Jadi beza saiz, kita boleh tuliskan beza saiz sama dengan 6.8 cm tolak dengan 3.1 cm dan kita dapat jawapannya 3.7 cm. Tadi kita sudah belajar tentang cara macam mana nak bacakan plot titik. Sekarang kita tengok plot batang daun. Katakan kita ada satu data macam ini. Data berikut menunjukkan markah ujian sejarah bagi kelas 4 budi dalam ujian bulanan April dan Mei. Jadi ini adalah markah. Okey, markah bagi kelas tu dan ini adalah markah bagi kelas yang sama tapi satu untuk bulan 4 dan satu untuk bulan 5. Sekarang kita nak masukkan data ni dalam plot batang daun. Macam mana kita nak masukkan? Plot batang daun dia macam ini. Kita boleh tengok untuk data kita ni, semua data kita lebih kurang 30 lebih, 40 lebih, 50 lebih dan 60 lebih. Jadi kalau kita nak buatkan data kita lebih tersusun, kita boleh buat macam ini. 3, 4, 5, 6 dan 7. Lepas tu bagi data ni 32, saya boleh buat catatan dengan cara ni. 32. Ini 30. Dan 32, 2 di sini. Saya tuliskan 2 di sini. Okey, 32. Dan untuk 35, saya buatkan 5 di sini. Okey. Dan ada lagi satu 35, saya buatkan 35. 5 di sini. Ini untuk bulan 4. Okey. 39. Dan untuk bulan 5 di sini, okey, 34, 38. Okey, kita boleh ikut cara ni, lengkapkan plot batang daun kita. 41, 41, 42, 43, 43, 44, 44, 46, 48, 48 dan 49.
Lepas tu 51, 53, 51, 53, 54, 54, 56, 58 3 kali, 8 3 kali. Lepas tu 60 dengan 61. Bagi bulan Mei 34, 38 tadi sudah kita tulis. 40, 40, 43, 46, 46, 49. 52, 53, 3 kali 55, 3 kali 5, 5, 5. Lepas tu 59 2 kali 9, 9. Okey, 60 lebih kita ada 3, 5, 6, 8, 8, 9. Dan 70 lebih kita ada 1, 3, 5 dan 7. Jadi dengan cara ni kita lebih senang nak bandingkan lah. Kita tahu bagi bulan 4 kebanyakan markah tertumpu pada 40 lebih. Tapi pada bulan 5 markah dia kebanyakan tertumpu pada sini 50 lebih. Maksudnya dia ada improvement lah. Ini untuk plot batang daun. Dia bantu kita untuk visualize data yang kita ada. Kalau kita tengok data, raw data kita ni, okay, kadang-kadang susah kita nak tahu markah tu tertumpu pada grade yang mana. Ini sudah tersusun 32, 35, 39, dia tersusun ikut tertib naik. Tapi kadang-kadang kalau kita nak buat bandingan, tapi kita dapat raw data, maksudnya yang belum disusun. Jadi kita susah nak buat analisis. Kalau kita buatkan data kita dalam bentuk plot batang dan daun, dia lebih senang kita nak buat visualize. Lebih senang kita nak rujuk. Julat ialah nilai terbesar. Tolak dengan nilai terkecil. Ini adalah sukatan serakan yang paling senang kita nak kira lah. Tapi masalahnya, dia sangat senang dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Apa tu nilai ekstrim? Iaitu nilai yang luar biasa. Contohnya, macam katakan markah ujian untuk kelas ni, okay, ada 32, ada 61. Okey. Jadi untuk bulan 4, okey, kita ada markah lebih kurang 40 lebih. Kebanyakan 40 lebih. Untuk bulan 5 kebanyakan 50 lebih kan. Jadi dengan cara ni kita sudah tahu sebenarnya kelas ini ada improvement. Tetapi katakan kita ada satu masalah sini. Katakan ada orang yang tipu. Dia main tiru dalam ujian dan diberikan markah sifar. Katakan pelajar ni okey, markah dia dikeluarkan. Lepas tu markah dia sifar. Katakan kita besarkan lagi plot batang daun ni 2, 1 dan sifar. Kita letakkan sifar di sini. Katakan. Jadi untuk data sebegini, kalau kita ambil kira sifar ni, bila kita nak buat analisis, kita ambil kira sifar ni, kita akan dapat satu nilai min yang lebih kurang sama. Kita akan dapat satu nilai min yang lebih kurang sama. Maksudnya nilai min bagi bulan 4 dengan bulan 5 lebih kurang sama. Sebab kita ada satu nilai ekstrem di sini. Nilai min tu sudah jatuh.
Nilai min tu sudah jatuh. Tapi sebenarnya kalau kita nak buat satu kesimpulan berdasarkan satu nilai ekstrim sahaja, nilai ekstrim sifar ni, okay, sebenarnya tak adil. Kalau kita tengok pada pelajar-pelajar yang lain semua ada peningkatan dalam markah dia. Takkanlah kita buatkan kesimpulan berdasarkan seorang saja yang tiru. Betul. Jadi untuk satu analisis yang baik, sepatutnya kita tak boleh ambil kira nilai ekstrim. Bukan saja nilai yang terlalu rendah, tetapi nilai yang terlalu tinggi pun sama. Katakanlah kita ada salah satu pelajar yang sangat-sangat pandai dalam kelas ni, okey? Katakan bulan 4 dia dapat 100 katakan 7, 8, 9 dan 10. Dia dapat 100 katakan. Tapi kita tak boleh walaupun kalau dia dapat 100, okey, markah bagi bulan 4 tu mestilah naik. Mestilah lebih tinggi daripada bulan 5. Tapi kita tak boleh buatkan analisis dan membuatkan kesimpulan berdasarkan nilai 100 ini. Sebab hanya seorang saja yang dapat 100. Kebanyakannya dapat 40 lebih. Bila kita nak buat analisis, kita kena tengok secara keseluruhan. Tak boleh kita rujuk pada nilai ekstrim. Nilai ekstrim tu biasanya kita kena abaikan. Jadi kalau kita ambil julat, maksudnya kita ambil nilai yang paling besar tolong dengan nilai yang paling kecil, kita mesti ambil kira nilai ekstrim. Kalau yang paling besar 100, dia mesti letak di sini. Yang nilai ekstrim yang kosong tu mesti letak di sini. Bila kita ambil julat dia, kita ambil 100 tolak dengan sifar. 100 tolak dengan sifar, kita dapat nilainya 100. Jadi sukatan serak ni tidak membawa apa-apa maksud. Okey? Jadi untuk mengelakkan nilai ekstrim, okey, kita biasanya gunakan sukatan serakan yang lain. Bagi suatu set data tak terkumpul yang disusun mengikut tertib menaik, kita ada 3 sukatan serakan yang selalu kita pakai, iaitu median, kuartil pertama dengan kuartil ketiga. Apa tu median? Median, kalau kita susunkan data kita ikut tertib menaik, okey? Median adalah nilai yang terletak di tengah-tengah. Dan Q1 ialah nilai yang terletak pada kedudukan 1/4. Dan nilai yang terletak pada 3/4 tu kita panggil dia kuartil ketiga, Q3. Okey, contohnya katakanlah kita tengok soalan ni. Okey, kita tengok contoh ni. Katakanlah untuk kumpulan A ni kita nak carikan median dia. Median. Macam mana kita ambil median? Ini adalah markah pertama, skor yang pertama. Ini kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9 dengan 10. Jadi median adalah nilai data di tengah-tengah. Di sini kita ada 10 data. 10 data. Jadi kita ambil 10 bahagi 2. Kita dapat 5. Maksudnya nilai median adalah purata bagi 5 data kelima dengan data yang seterusnya. Data ke-6. Kita ambil 7 tambah 8 bahagi 2 untuk dapatkan nilai purata bagi 7 dan 8. Dan kita dapat jawapannya 7.5. Ini adalah median. Okey?
Untuk nak dapatkan kuartil pertama, cara dia macam gini. Kita ada 10 data kan. Kita ambil 10 bahagikan dengan 4 untuk dapat kedudukan 1/4. Kedudukan 1/4. 10/4 kita dapat jawapannya 2.5 kan. Maksudnya kita ambil nilai antara 2 dengan 3. Antara data kedua dengan data ketiga. Jadi data kedua dengan data yang ketiga. Kita ambil purata bagi 6 dengan 4. 4 tambah 6 bahagi 2, kita dapat Q1 iaitu 5. Q1 nilainya adalah 5. Gunakan cara yang sama, kalau kita nak carikan kuartil ketiga, kita ambil 3/4 darab dengan 10. 3/4 darab dengan 10, kita dapat jawapannya 7.5. Kalau 7.5 maksudnya dia antara 7 dengan 8. 7 dengan 8. Jadi kita ambil nilai purata bagi data ke-7 dan ke-8. Iaitu 8 dan 9. 8 dan 9. Jadi, saya tulis di sebelah sini. Q3 ialah 8 campur 9/2. Dan kita dapat jawapannya 8.5. 8.5. Sekali lagi, okey. Nilai di tengah-tengah kita dapat median. Dan kadang-kadang kita boleh panggil dia sebagai Q2. Untuk data di kedudukan 1/4 ni, okey, kita ambil purata. Ini ialah Q1. Dan data di kedudukan 3/4 ini adalah Q3. Q3. Okey. Kalau kita ada 10 data, kita ambil 10 bahagi 4 dapat 2.5. 2.5. 10 bahagi 4 kita dapat 2.5. 2.5 maksudnya 2.5 di antara 2 dengan 3, kita ambil kedudukan sini. Dan kalau kita nak cari kuartil ketiga, kita ambil 3/4 darabkan dengan 10. Darabkan dengan 10, kita dapat 7.5. Maksudnya antara 7 dengan 8. Itu sebab kita ambil nilai purata bagi dua-dua nombor ni. Julat antara kuartil ialah Q3 tolak Q1. Jadi kalau kita balik pada soalan tadi, okey, kita bersihkan dulu. Okey, Q1 kita ambil purata antara purata bagi 4 dan 6. Q1 ialah 5 dan Q3 ialah 8.5. Jadi Q3 tolak Q1 iaitu julat antara kuartil, kita ambil 8.5 tolak dengan 5. Kita dapat jawapannya 3.5.